Seorang pemandu sedang menyelusuri satu jalan sempit dan sunyi dengan keretanya. Dia pada ketika itu memandu kereta jenis Proton Saga. Dia kemudian melihat seorang kanak-kanak perempuan sedang menaiki basikal seorang diri. Kanak-kanak itu mengayuh basikal dalam perjalanan menuju ke sekolah. Pemandu tersebut bertindak, memberhentikan keretanya dan menarik budak perempuan itu masuk ke dalam kereta. Pemandu kereta kemudian membawa budak perempuan itu ke kawasan tanah perkuburan. Apa yang terjadi sebenarnya? Setelah kanak-kanak perempuan iaitu mangsa ditarik masuk ke dalam kereta, pemandu kereta itu mengarahkan mangsa supaya duduk diam-diam di ruang bahagian bawah steering kereta. Mangsa terus dibawa ke satu tempat yang dia sendiri pun tidak tahu. Kereta itu kemudian menuju ke satu kawasan yang berdekatan dengan tanah perkuburan Cina. Mangsa yang pada ketika itu duduk di ruang bawah steering berasa takut dan juga berasa hairan kenapa dia dibawa ke kawasan itu. Pemandu kereta iaitu suspek kemudian mula bertindak agresif terhadap mangsa. Suspek bertindak membuka pakaian mangsa satu persatu. Dia kemudian mengugut dan menakut-nakutkan mangsa dengan sebilah pisau. Suspek kemudian mencoretkan perut mangsa dengan pisau tersebut. Di sinilah segala-galanya bermula. Mangsa kemudian dibawa ke satu kawasan yang berdekatan dengan pam air. Di kawasan itu, mangsa dipaksa melakukan sesuatu yang menjijikkan. Suspek memasukkan kemaluannya ke dalam mulut mangsa. Tidak hanya cukup di situ, suspek kemudian membawa mangsa ke sebuah pondok. Mangsa sekali lagi dipaksa melakukan perbuatan yang sama di pondok tersebut. Setelah itu, suspek membawa mangsa pula masuk ke dalam kereta. Suspek mengarahkan mangsa supaya baring di bahagian tempat duduk belakang. Lelaki durjana itu kemudian merogol kanak-kanak perempuan itu dengan rakusnya. Setelah selesai melakukan perbuatan terkutuk itu, suspek kemudian memakaikan semula baju mangsa. Mangsa kemudian diangkat suspek dan dibawa ke sebuah perigi. Suspek bertindak merendam mangsa di dalam perigi tersebut atas alasan ingin membersihkan mangsa. Setelah dibersihkan, mangsa diangkat keluar dari perigi dan dimasukkan semula ke dalam kereta. Kali ini, mangsa diarahkan duduk di tempat duduk penumpang di bahagian hadapan iaitu bersebelahan dengan tempat duduk pemandu. Suspek kemudian menekan pedal minyak kereta dan meninggalkan kawasan tersebut. Ketika dalam perjalanan, kereta yang dipandu suspek tiba-tiba kehabisan minyak. Dia kemudian keluar dari kereta dan pergi ke sebuah warung. Dia berjumpa dengan kenalannya yang ketika itu sedang berada di warung tersebut. Suspek memberitahu kenalannya itu yang dia ingin meminjam motosikal. Niat suspek bukanlah ingin menggunakan motosikal kenalannya itu, tetapi dia ingin menyedut minyak dari tangki motosikal tersebut. Pada ketika ini, mangsa masih lagi berada di dalam kereta dan tidak lari ke mana-mana kerana ketakutan. Setelah suspek berjaya mencuri sedikit minyak petrol dari motosikal kenalannya itu, dia terus bergerak menuju ke stesen minyak untuk menuang petrol ke dalam tangki keretanya. Suspek sebenarnya tidak perasan ada seseorang yang curiga dengan tingkah lakunya itu. Ini kerana saksi dapat melihat kelibat seorang kanak-kanak perempuan di dalam kereta suspek dan mula berasa ada sesuatu yang tidak kena. Tanpa membuang masa, saksi terus menghubungi polis dan pihak polis kemudian bergegas ke stesen minyak tersebut. Suspek kemudian berjaya ditahan polis di stesen minyak itu. Kanak-kanak perempuan itu akhirnya berjaya diselamatkan polis yang datang bersama bapa tirinya. Mangsa terus dibawa ke hospital dan hasil dari pemeriksaan doktor mengesahkan ada koyakan di kemaluan mangsa. Suspek yang bernama Sia Tiong Yap, 29 tahun, merupakan seorang buruh binaan, telah didakwa atas 4 pertuduhan iaitu menculik, melakukan persetubuhan di luar tabi'i dan merogol seorang kanak-kanak perempuan berusia 9 tahun pada 28 Januari 2014. Bagi pertuduhan pertama, Tiong Yap didakwa melarikan kanak-kanak perempuan itu dengan sebuah kereta di lorong Jaafar, Jalan Mahmud, Bukit Pasir, Muar bagi tujuan memuaskan nafsunya kira-kira jam 2 petang. Suspek didakwa mengikut Seksyen 367 Kanun Keseksaan kerana menculik dan jika disabitkan kesalahan, boleh dihukum penjara maksimum 10 tahun dan sebat.
Bagi pertuduhan kedua dan ketiga, Tiong Yap didakwa melakukan persetubuhan luar tabi'i terhadap mangsa di ladang kelapa sawit Batu 8.5 Bakri Muar kira-kira jam 2.30 dan 2.50 petang pada hari yang sama. Suspek didakwa mengikut Seksyen 377-C Kanun Keseksaan kerana melakukan seks luar tabi'i secara paksa yang membawa hukuman penjara maksimum 20 tahun dan boleh dikenakan sebatan jika disabitkan kesalahan. Manakala bagi pertuduhan keempat, Tiong Yap didakwa merogol mangsa di bawah umur itu di lokasi sama kira-kira jam 3 petang pada hari yang sama. Suspek didakwa mengikut Seksyen 376-2-E Kanun Keseksaan yang membawa hukuman penjara maksimum 20 tahun dan sebatan jika disabitkan kesalahan. Ketika perbicaraan di mahkamah, Tiong Yap mengaku tidak bersalah ke atas semua pertuduhan dan menafikan melakukan perbuatan itu ke atas mangsa. Tertuduh mengatakan yang dia secara tidak sengaja terlanggar mangsa yang pada ketika itu sedang mengayuh basikal. Tertuduh mengatakan yang dia pada ketika itu dalam perjalanan ke rumah klien untuk kerja-kerja memasang siling rumah. Disebabkan mangsa dilanggar, tertuduh menunjukkan mangsa mengalami luka dan pendarahan di bahagian perut. Atas rasa prihatin, tertuduh terus mengangkat mangsa dan memasukkan mangsa ke dalam kereta untuk membantunya. Adakah benar semua dakwaan tertuduh ini? Apa yang menghairankan adalah tertuduh mengakui yang dia membawa mangsa ke kawasan sunyi dan bukannya membawa mangsa ke hospital setelah mendapati kanak-kanak itu mengalami luka dan pendarahan. Setelah itu, Tiong Yap berkata yang dia membawa mangsa ke tempat kejadian dan kemudian menghisap dadah jenis ais di situ. Tertuduh mengatakan dia menyuruh mangsa menanggalkan baju kerana dia ingin membersihkan luka di perut mangsa. Ketika tertuduh membersihkan luka mangsa, dia ternampak ada luka di bahagian kemaluan mangsa. Tertuduh kemudian memasukkan jarinya ke dalam kemaluan mangsa. Oleh itu, Tiong Yap mengatakan yang dia tidak melakukan apa-apa kesalahan. Adakah benar kenyataan tertuduh ini? Kenyataan tertuduh di mahkamah disangkal oleh pihak pendakwaan. Kesemua keterangan tertuduh adalah tidak berasas setelah pihak pendakwa memanggil sendiri mangsa sebagai saksi di mahkamah. Mangsa adalah seorang kanak-kanak berumur 9 tahun ketika kejadian berlaku dan dia berumur 10 tahun ketika memberi keterangan di mahkamah. Keterangan mangsa walaupun masih kanak-kanak adalah boleh dipercayai di bawah Seksyen 133A Akta Keterangan. Bukti dan keterangan lain yang ditemukan oleh pihak pendakwa telah menyokong keterangan yang dibuat oleh mangsa. Saiz fizikal mangsa yang kecil adalah munasabah untuk tertuduh meletakkan mangsa di ruang bahagian bawah steering kereta. Mahkamah berpuas hati kesemua kes prima facie telah berjaya dibuktikan. Ini bermaksud elemen-elemen kesalahan merogol, mencabul, melakukan persetubuhan luar tabi'i dan mencederakan mangsa berjaya dibuktikan. Apa yang dikatakan tertuduh di mahkamah hanyalah penafian semata-mata tanpa alasan yang kukuh bagi menimbulkan keraguan kes. Disebabkan itu, tiada sebarang keraguan munasabah berjaya ditimbulkan tertuduh bagi menafikan kesalahan yang dilakukannya itu. Tertuduh sememangnya melakukan kesemua perbuatan terkutuk itu. Tertuduh tidak boleh disabitkan bersalah sehingga mahkamah berpuas hati atas sebab yang mencukupi bahawa huraian yang diberikan tertuduh tidak membangkitkan keraguan munasabah. Merujuk kepada kes Mahkamah Agung Muhammad Radi Yaakob lawan pendakwa raya. Hakim mahkamah memutuskan Sia Tiong Yap bersalah di atas kesalahan merogol mangsa dan dihukum penjara selama 25 tahun. Bagi kesalahan melarikan mangsa, memuaskan nafsu secara luar tabi'i dan mencederakan mangsa, tertuduh dikenakan hukuman penjara selama 5 tahun. Manakala bagi kesalahan mencederakan mangsa dengan pisau, tertuduh dipenjara selama 3 tahun. Selain itu, tertuduh juga dikenakan hukuman sebat sebanyak 15 kali sebatan. Mahkamah memutuskan hukuman penjara haruslah dijalankan secara berturut-turut ke atas tertuduh. Ini bermaksud hukuman penjara dijalankan selama 25 tahun pada permulaan dan diikuti dengan 5 tahun dan seterusnya 3 tahun. Bagi kesalahan melakukan aksi di luar aturan tabi'i iaitu memasukkan zakar ke dalam mulut mangsa sebanyak 2 kali, tertuduh dikenakan hukuman penjara selama 5 tahun bagi setiap tuduhan.
Mahkamah bersetuju kesemua hukuman penjara tidak boleh dijalankan secara serentak dan ianya haruslah dijalankan secara berterusan kerana kesalahan yang dilakukan oleh tertuduh adalah serius. Mangsa merupakan seorang kanak-kanak yang berusia 9 tahun dan sudah tentunya mangsa mengalami trauma. Apa yang dilakukan oleh Tiong Yap terhadap mangsa adalah terlalu melampau dan tidak boleh diterima akal. Untuk makluman, Tiong Yap sebelum ini ada merayu agar dia diberikan jaminan dengan alasan sudah berkahwin dan mempunyai anak yang perlu disara. Bagaimanapun, Timbalan Pendakwa Raya meminta mahkamah agar tidak menawarkan sebarang jaminan kepada tertuduh berikutan kesalahannya yang sangat serius. Keputusan Hakim Mahkamah Session yang menjatuhkan hukuman penjara terhadap Tiong Yap telah dikekalkan oleh Mahkamah Tinggi Muar pada April 2016. Sia Tiong Yap kekal bersalah di atas kesemua tuduhan yang dikenakan dan hukuman penjara wajar dikenakan kepadanya. Walaupun pada permulaannya tertuduh cuba menafikan yang dia bersalah, kenyataan mangsa di mahkamah telah membuktikan sebaliknya. Segala kronologi kejadian kes telah diceritakan semula oleh mangsa secara terperinci. Tiada orang lain yang melakukan kesemua perbuatan itu kecuali tertuduh. Oleh itu, Sia Tiong Yap kekal bersalah.